salam sejahtera. Jadi hari ini kita nak tengok bagaimanakah nak menentukan punca kuasa 3 bagi suatu nombor. Sebelum ni kita dah belajar tentang kuasa 3 suatu nombor, yang mana kita dah cari kuasa 3 untuk nombor bulat, kuasa 3 untuk pecahan, kuasa 3 untuk perpuluhan. Jadi untuk hari ini, bagaimana pula kita nak cari punca kuasa 3? Sebelum tu kita kena tahu dulu, punca kuasa 3 ni ialah songsangan kepada kuasa 3. Jadi apakah maksud songsangan? Songsangan ni maksud dia terbalik. Apa yang dia maksudkan terbalik? Sebelum ni kita pernah tahu, kalau tambah, terbalik dia adalah tolak. Kalau darab, maka terbalik dia adalah bahagi. Begitu juga dengan kuasa. Kalau kuasa 2, maka terbalik dia, mana songsangan dia, patah balik dia adalah punca kuasa 2. Begitu juga dengan kuasa 3. Kuasa 3 songsangan kepada kuasa 3 adalah punca kuasa 3. Yang mana yang kita nak belajar hari ini. Ni adalah contoh dia lah, yang menunjukkan bahawa punca kuasa 3 ni adalah songsangan, ataupun bahasa lain kita panggil patah balik je. Jadi simbol yang kita gunakan adalah, simbol dia ni seolah-olah seperti simbol bahagi, tapi dia bukan simbol bahagi. Kalau kita tengok betul-betul, simbol ni adalah simbol punca kuasa 3, berbeza dengan simbol punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 2, simbol dia ada 2. Yang ni sebab dia ada 3, maka kita panggil punca kuasa 3, bukannya bahagi 3. Baik, sebagai contoh, 2 kuasa 3. Kita tahu 2 kuasa 3 ni maksudnya 2 darab 2 darab 2. Ataupun kita terus tekan kalkulator, 2 kuasa 3, maka kita akan dapat 8. Itu kuasa 3. Maknanya, bagaimana pula kalau dengan punca kuasa 3 bagi 8? Jadi punca kuasa 3, seperti mana yang kita tahu, punca kuasa 3 adalah songsangan. Jadi patah balik semula, maknanya nilai dia adalah 2. Maknanya punca kuasa 3 ni adalah kita kena fikirkan apakah nombor yang menghasilkan nombor tersebut. Jadi untuk yang ni, punca kuasa 3 bagi 8 adalah 2. Maknanya apakah nombor yang menghasilkan 8? Maknanya 8 terhasil daripada 2 darab 2 darab 2. Tapi jawapan bukanlah 2 darab 2 darab 2, tapi jawapan dia adalah 2, sebab dia tanya punca. Apakah punca yang menghasilkan 8? Satu lagi contoh. 1/3 kuasa 3. 1/3 kuasa 3 maknanya 1/3 darab 1/3 darab 1/3. Ataupun terus kita masuk kalkulator, kita akan dapat 1/27. Maknanya, kalau punca kuasa 3 1/27, berapa jawapan dia? Maknanya 1/27 ni terhasil daripada 1/3 darab 1/3 darab 1/3. Jadi puncanya adalah 1/3. Itu maksudnya punca kuasa 3. Maknanya kita patah balik sahaja daripada kuasa 3 tu. Baik, contoh yang seterusnya. Punca kuasa 3 64. Punca kuasa 3 64, maknanya kita kena fikirkan apakah nombor yang sama, yang mana apabila didarabkan sebanyak 2 kali, dia akan hasilkan 64. Kita tengok contoh gambar ni. Jadi pelajar ni dia fikirkan, apakah yang boleh menghasilkan 64, yang mana nombor tu mesti sama. Jadi sekarang ni kita tahu yang mana 64 ni terhasil daripada 4 darab 4 darab dengan 4. Ataupun kita boleh ringkaskan,
4 kuasa 3. Mana 4 kuasa 3 menghasilkan 64. Jadi berbalik kepada soalan tadi. Okey, punca kuasa 3 64 maknanya terhasil daripada 4 darab 4 darab 4. Maka punca kuasa 3 64 jawapan dia adalah 4. Kerana 64 ni terhasil daripada 4. Baik, macam mana pula kalau kita nak gunakan kalkulator untuk cari punca kuasa 3? Okey. Tentukan punca kuasa 3 bagi setiap yang berikut dengan menggunakan kalkulator. Okey, kalau kita tengok kalkulator, butang untuk punca kuasa 3 ni dia tak ada butang. Dia kena ada cara yang tertentulah untuk hidupkan punca tu. Dia tak seperti kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Yang tu ada butang siap-siap. Tapi untuk butang punca kuasa 3 dengan butang punca kuasa 2 ni dia berkongsi. Jadi macam mana cara kita nak hidupkan dia, nak aktifkan butang tersebut? Okey, kita tengok satu contoh. Okey, kita contoh dengan punca kuasa 3 1/8. Okey, punca kuasa 3 1/8. Kita kena ingat apakah nombor yang apabila didarab, nombor yang sama apabila didarab sebanyak 2 kali boleh menghasilkan 1/8. Tapi yang ni kita nak gunakan kalkulator. Okey, mula-mula sekali untuk mengaktifkan butang punca kuasa 3 tu, kita perlu tekan butang shift. Okey, dah tekan butang shift, tekan butang punca kuasa 3. Tekan butang punca kuasa 2, kita akan dapat punca kuasa 3. Kita masukkan nilai seperti biasa 1/8. Okay, dan kita tekan sama dengan, maka kita akan dapat jawapan 1/2. Okay, itu cara untuk menggunakan kalkulator. Kita perlu tekan butang shift, lepas tu tekan butang punca kuasa 2. Okey, contoh yang seterusnya saya akan tunjukkan macam mana nak cari punca kuasa 3 untuk nombor pecahan. Okey, kalau kita masukkan dalam kalkulator punca kuasa 3 8/125. Okey, senang je, dia akan keluar 2/5. Tapi macam mana pula cara untuk kita tulis jalan pengiraan? Okay. Untuk soalan bahagian B ataupun bahagian C, kita perlu ada langkah pengiraan. Jadi macam mana nak tunjukkan langkah pengiraan? Okay, seperti mana yang punca kuasa 2 yang saya ajar sebelum ni. Kalau punca kuasa 3 untuk pecahan, okay, kita kena tunjukkan bahawasanya punca kuasa 3 ni adalah untuk 8 dan punca kuasa 3 ni juga untuk 125. Ataupun ringkasnya kita panggil punca atas, punca bawah. Ni untuk soalan yang melibatkan pecahan. Okey, kita tengok punca atas dahulu. Okey, punca atas adalah punca kuasa 3 8 dan di bahagian bawah adalah punca kuasa 3 125. Okey, jadi daripada sini kita kena cari punca kuasa 3 setiap satu. Maknanya punca kuasa 3 8 dahulu, lepas tu barulah punca kuasa 3 bagi 125. Ini untuk langkah pengiraan. Okey, dan seterusnya barulah kita tulis jawapan terakhir dia adalah 2/5. Ini kaedah apabila melibatkan jalan pengiraan. Okey, untuk soalan bahagian B dan soalan bahagian C terutamanya, kita tak boleh terus tulis jawapan. Kita mesti ada jalan kira. Jadi bila ada jalan kira, maka kita kena tunjukkan satu persatu. Yang mana kalau punca kuasa 3 untuk pecahan, kita mesti tunjuk punca kuasa 3 bahagian atas dan punca kuasa 3 bahagian bawah, dan barulah kita tulis jawapan. Okey, bagaimana pula dengan nombor bercampur? Okey, nombor bercampur contoh dia 3/8. Okay, kalau masuk kalkulator, okay, kita akan dapat jawapan 3/2. Ataupun selalu saya ajar 3/2 ni adalah pecahan tak wajar, tak cantik. Jadi kita cantikkan dia dengan nombor bercampur, iaitu 1/2. Okay, ni kalau kita guna kalkulator. Okay, tapi macam mana kalau kita nak tunjuk jalan kira? Okay, kalau nak tunjuk jalan kira, yang ni adalah jenis
nombor bercampur. Okey, saya selalu pesan setiap kali jumpa nombor bercampur, kita tukar dahulu jadi pecahan tak wajar. Okey, macam mana pecahan nak tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar? Okey, saya dah pernah ajar sebelum ni. Darab bawah tambah atas. Jadi bila darab bawah tambah atas, okey, maka kita dapat 27/8. Ataupun sebelum ni saya dah pernah tunjukkan cara dengan gunakan kalkulator macam mana nak dapatkan pecahan tak wajar daripada pecahan nombor bercampur. Okey, jadi sekarang kita dah dapat 27/8, maka kita kena tahu bahawa punca kuasa 3 27/8 ni adalah milik 27 dan juga milik 8. Jadi kita kena cari satu persatu. Punca kuasa 3 27 dahulu, lepas tu baru cari punca kuasa 3 8. Okey, ataupun lebih ringkas lagi kita panggil punca atas dengan punca bawah. Jadi bila kita dah cari punca atas dengan punca bawah, okey, yang ni kita cari punca atas, punca bawah, maka kita dapati bahawa okey, 3/8 ni okey, berpunca daripada 3/2. Okey, selalu saya ajar 3/2 adalah pecahan tak wajar, maka untuk jawapan terakhir kita seharusnya tukar kepada nombor bercampur. Jadi punca kuasa 3/8 adalah 3/2 ataupun 1/2.